Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria semua. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 2, bab 9, laju dan pecutan. Standard pembelajaran hari ini ialah menerangkan maksud pecutan dan nyah pecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa. Okey, kita akan tengok 9.2 pecutan. 9.2.1 pecutan dan nyah pecutan. Okey, peningkatan kelajuan terhadap masa ialah pecutan. Manakala pengurangan kelajuan terhadap masa ialah nyah pecutan. Kita akan tengok contoh 13. Okey, ini soalan dia. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Bila pegun, jadi berapa? Kosong kilometer per jam. Kamu tengok dekat sini, unit dia kilometer per jam. Jadi kita pun akan letak keadaan pegun ialah 0 kilometer per jam. Dan mencapai kelajuan 120 kilometer per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Okey, penyelesaian dia ialah apa? Okey, formula untuk pecutan ialah laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Okey, jadi pegun ialah keadaan objek tidak bergerak ya. Dan kelajuan objek ialah sifar. Okey, jadi kita akan ikut formula ni. Kita akan ganti nilai untuk laju akhir dulu. Laju akhir dia berapa? Okey, dia mula daripada keadaan kosong. Dari keadaan sifar sehingga laju dia 120 ni ialah laju akhir. Jadi kita letak 120 km per jam dekat sini. Tolak dengan sifar kilometer per jam. Bagi dengan masa, masa diberi ialah 6 saat. Jadi pecutan dia akan jadi berapa? Okey, dah tolak ni. Pecutan akan jadi, okey, kalau kamu perhatikan. Okey. 120 km dekat sini per jam. Dia memecut 120 km per jam. Tapi masa dia adalah dalam saat. Sini per jam, yang ni per saat. Jadi kita kena ubah ya. Kita kena ubah unit ni. Kamu tengok, clue dia ialah tengok di bawah. Di bawah saat, jadi di atas pun kena tukar jadi saat. Jadi 1 jam tukar kepada saat dia akan jadi apa? Bahagi 60 bahagi 60. Jadi kamu ambil kalkulator tekan 120 bahagi 60 bahagi dengan 60. Kamu dapat sifar perpuluhan sifar 33 bahagi dengan 6. Sekarang ni dalam unit kilometer per saat sama. Okey. Jadi jawapan akhir akan jadi sifar perpuluhan sifar 56 km saat per saat kuasa 2. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh 14. Kamu ada motosikal di sini. Ni kawasan perumahan. Okey, kita baca soalan dia. Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Daripada keadaan pegun ya. Jadi hal laju awal dia ialah sifar. Dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter. Tengok unit dia ialah meter. Meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okey, penyelesaian dia. Kamu guna formula pecutan. Okey, jadi pecutan akan jadi berapa? 20 meter. Kita kena ambil laju akhir ialah 20 meter. Tolak dengan sifar. Okey, bahagi dengan masa dia ialah 5 saat. Jadi jawapan dia akan jadi 4 meter per saat kuasa 2. Okey, seterusnya selepas brake ditekan. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Brake ditekan pula. Kelajuan motosikal itu semakin perlahan. Dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okey. Jadi dekat sini, pecutan dia jadi berapa? Okey, laju akhir dia. Laju akhir dia berhenti kan? Jadi laju akhir adalah sifar.
tadi masa sebelum dia tekan brake tu, kelajuan dia berapa? Kita akan ambil kelajuan dekat sini, 20 meter per saat. Jadi, sifar tolak 20 meter per saat bahagi dengan 4 saat, kamu dapat jawapan dia apa? Negatif ya. Jadi, pecutan ialah negatif 5 meter per saat kuasa 2. Okey. Sama ada kamu tulis pecutan. Pecutan negatif 5 ataupun tulis nyah pecutan sama dengan 5. Bila kita sebut nyah pecutan, dia dah menunjukkan negatif dah. Jadi dekat huruf ni tak perlu simbol negatif lagi. Okey, cikgu ulang ya. Bila kita kata pecutan, jawapan dia adalah negatif 5. Bila kita kata nyah pecutan sudah menunjukkan keadaan negatif. Jadi jawapan dia, nombor dia kita tulis 5 sahaja. Okey, maka nyah pecutan. Tengok ayat ni. Nyah pecutan motosikal ialah 5 meter per saat kuasa 2. Okey, jadi salah satu ni. Okey, kemudian unit ukuran pecutan yang biasa digunakan. Kita ada unit apa? Unit laju kilometer per jam. Masa dia, unit masa ialah jam. Unit pecutan ialah kilometer per jam kuasa 2. Okey, kemudian meter per saat, unit masa dia per saat. Bawah ni saat. Jadi, meter per saat kuasa 2. Okey, seterusnya standard pembelajaran yang seterusnya ialah melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit. Okey, sekarang kita nak buat penukaran unit. Kita tengok contoh 15. Kamu nak tukar 420 meter. Sini meter ya. Per minit kepada unit kilometer per minit. Kalau kamu perhatikan, okey, minit per minit. Yang ni minit per minit sama. Jadi ni tak perlu ubah apa-apa. Dan yang perlu ubah ialah ni. Tengok ni. 420 meter. Nak tukar kepada kilometer. Jadi 420 meter ni kamu kena tukar dia jadi kilometer. 420 meter tukar kepada kilometer dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 0.42 kilometer. Per minit. Okey, nampak ni. Per minit. Kita ambil ni. Per minit. Lepas tu lagi sekali per minit. Lagi sekali per minit ni maksudnya bahagi minit. Okey, kita akan dapat macam ni. Cikgu ulang ya ini. 420 meter ni tukar kepada kilometer. Jadi 0.42 kilometer. Per minit. Kita ambil minit pertama. Jadi maksud per minit maksudnya bahagi minit. Lepas tu lagi sekali per minit maksudnya bahagi minit lagi. Okey, bila bahagi minit kita akan tukar dia jadi darab. Dia akan jadi 1 per minit. Jadi jawapan akhir akan jadi 0.42 kilometer. Per maksudnya bahagi. Ataupun boleh tulis macam ni. Per minit kuasa 2. Okey, seterusnya contoh 17. Sami memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Hitung pecutan. Okey, dalam kilometer per jam per jam. Okey, cuba tengok penyelesaian dia. Perubahan laju. Okey, perubahan laju ialah apa? Laju akhir tolak laju awal. Mula-mula laju awal dia berapa? 70. Kemudian dia tambah kelajuan 100. Jadi perubahan laju ialah 100 tolak 70. Laju akhir tolak laju awal. Perubahan laju ialah 30. Jadi pecutan ialah perubahan laju bagi masa. Kita ada 30 km per jam per berapa? Dalam masa 30 minit. Tapi soalan minta kamu, okey, kilometer per jam. Kilometer per jam. Ni betul dah. Atas dia kilometer per jam. Kilometer per jam. Kemudian ada lagi sekali per jam.
Okey, dia nak bawah ni mesti per jam. Tapi sekarang ni bawah ni ialah per minit. 30 minit. Jadi kamu kena tukar minit ni kepada jam. Dia akan jadi macam ni. 30 minit sama dengan setengah jam. Sebab kita nak jawab soalan ni per jam. Okey, jadi kamu dapat jawapan dia 60 km per jam per jam. Okey, B pula. Soalan yang sama tapi sekarang kita nak tukar kilometer per jam per saat. Okey, pecutan kamu ialah 30 km per jam per 30 minit. Sekarang kita nak jawapan dia per saat. Jadi 30 minit ni kena tukar jadi per saat. Okey, jadi kita ambil 30 km per jam. 30 minit tukar jadi saat. Dia akan jadi apa? 30 kali 60 saat. Okey, dia akan dapat dalam bentuk saat. 30 km per jam per 1800 saat. Dan kita dapat jawapan akhir 0.067 km per jam per saat. Okey, standard pembelajaran seterusnya ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan. Okay, kita akan tengok contoh 18. Listener memecut keretanya 4 km per jam per saat semasa memotong sebuah kereta. Jika dia mula memandu dengan kelajuan 100 km per jam. Mula memandu. Okey. Jadi mula memandu ni laju awal lah. Hitung kelajuan dia selepas 5 saat. Apa laju dia lepas 5 saat, laju akhir dia. Jadi kita guna, okey ni masalah dia. Okey. Laju, hitung laju selepas 5 saat. Kita guna formula ni, pecutan sama dengan perubahan masa. Perubahan masa ialah laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Listener memecut. Memecut ni maksudnya pecutan. Pecutan dia ialah 4 km per jam. Jadi letak di bawah pecutan 4 km per jam per saat. 4 km per jam per saat di sini. Kemudian laju akhir. Laju selepas 5 saat ni. Tak tahu apa dia. Jadi macam ni lah. Kemudian laju awal ni. Jika dia mula memandu. Dia mula memandu dengan kelajuan 100 km. Ni laju awal dia. Jadi tolak laju awal 100 km per jam. Masa ialah selepas 5 saat. 5 saat di sini. Okey, seterusnya 5 saat ni bawa pergi sini. Okey, 5 saat bawa pergi sini. Dia akan jadi darab 5 saat. Okey, potong saat. Dengan saat ni kita potong dia. Kita cancel. Jadi 4 kali 5 kita akan dapat berapa? 20. 20 km per jam sama dengan laju selepas 5 saat tolak 100 km per jam. Okey, kita nak dapat jawapan laju. Jadi tinggalkan laju di sini. Laju selepas 5 saat ialah 20 km per jam. Ni kan simbol dia tolak 100 pergi dekat sana dia akan jadi tambah 100 kan. Itu sebab kamu dapat macam ni. 20 tambah 100. Jadi selepas 5 saat laju dia ialah 120 km per jam. Iaitu laju akhir. Okey, contoh 19. Sebuah motosikal sedang bergerak dengan kelajuan 40 km per jam memperlahankan kelajuannya sebanyak 20% daripada kelajuan awalnya dalam masa 40 saat. Hitung pecutan dia. Okey. Bergerak dengan kelajuan 40 km per jam. Okey, kita guna formula pecutan. Okey, kalau kamu perhatikan dia bergerak laju 40 km per jam. Kemudian dia perlahankan kelajuan dia 20% daripada kelajuan awal. Selepas 40 saat. Okey. Mula-mula 40 km per jam. Lepas tu laju dia berkurang. Jadi kamu kena buat pengiraan lah. Jadi kita akan ambil 80% darab 40 km per jam. Jadi pengurangan laju dia sebanyak
100% tolak 20%. Jadi kamu ada 80%. Kamu akan dapat jawapan dia berapa? 32 km per jam. Okey. Jadi laju awal 40 km per jam. Laju selepas 40 saat ialah 32 km per jam. Iaitu pengurangan sebanyak 20%. Okey, sekarang kita nak kira pecutan pula. Pecutan ialah laju apa? Laju akhir, ini formula dia, tolak laju awal, 32 tolak 40 km per jam bahagi 40 saat. Jadi kamu dapat negatif 0.2. Jadi kita boleh sebut dia sebagai nyah pecutan sama dengan 0.2 km per jam per saat. Iaitu dia mengalami pengurangan kelajuan. Seterusnya, contoh 20. Okay, kita ada graf laju masa bagi pergerakan sebuah lori mainan dalam tempoh 27 saat. Nyah pecutan ialah 0.741. Hitung laju. Ni V ni, hitung sini. Lepas tu hitung jarak pergerakan lori mainan itu selepas 2.2 saat. Okey. Jadi nak buat macam mana? Kalau kamu perhatikan ni, daripada masa kamu sifar, laju kamu ini. Kamu mula dengan laju V ni. Jadi laju awal kamu tak ada. Laju awal kamu tak ada. Bila 27 saat, laju akhir kamu akan jadi sifar. Laju. Sebab ni laju kan. 27 saat, laju ialah sifar. Okey, jadi kamu kira dulu pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal. Okey, jadi A ialah pecutan kamu apa? Pecutan kamu negatif sebab nyah pecutan. Nyah pecutan ialah 0.741. Formula kita pecutan kan? Jadi kamu kena letak negatif di sini. Sebab dia nyah pecutan negatif 0.741 meter per saat kuasa 2. Ikut balik ni sama dengan laju akhir tadi cikgu dah bagi tahu kan? Bila dia 27 saat, dia akan jadi laju dia ialah sifar. Tolak dengan laju awal. Laju awal tak tahu dekat sini. V. Bahagi dengan 27 saat. Dalam tempoh 27 saat. Okey, 27 naik atas. Kamu bawa dia naik atas, dia akan jadi darab. 27 saat sama dengan sifar tolak V. Okey, cuba darab ni. V akan jadi berapa? Bila kamu darab ni, 27 darab 0.741, kamu akan dapat 20 meter. Sini jawapan dia negatif 20 meter, sini negatif V. Negatif V bawa pergi sana dia akan jadi positif V. Yang ni negatif 20, kita bawa pergi sini dia akan jadi 20 meter per saat. Okey, jadi laju pergerakan lori mainan ialah 20 meter per saat. Laju awal dia. Okey, seterusnya jarak pula. Kamu nak cari jarak selepas 2.2 saat. Jarak ialah laju darab masa. Jadi kamu ganti nilai laju kamu apa? Laju kamu sekarang 20 meter per saat darab masa 2.2 saat. Dia akan jadi 44 meter jarak dia. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.